itu sekarang ini yang PAS dan UMNO mereka nak pilihan raya dalam masa yang terdekat. Muhyiddin tak nak pilihan raya dalam masa terdekat. Sebab apa? Kerana dia masih mengharapkan agar duit dan bajet itu dibawa sehingga ke habis penggal. Sedangkan PAS dan UMNO mereka nak pilihan raya dalam masa dekat. Dan the only way, satu-satunya cara mereka nak boleh adakan pilihan raya adalah dengan menyatakan bahawa kerajaan Muhyiddin Rashid Yassin ini tidak mempunyai sokongan. Hari itu dia ada dua peluang, tetapi Zahid U-turn, dia buat kaedah, dia buat cara, konon-kononnya dia bijak pandai sangat, dia nak berunding dengan Muhyiddin Yassin. Bang, engkau tak sebijak Azmin Ali bang. Bukan sekarang kau mainkan dia, sekarang dia orang tengah mainkan kau. Dengan bajet yang ada sekarang ini, nampak gayanya UMNO punya suara tak didengar. UMNO minta supaya KWSP keluar 10,000, dia bagi 500 je sebulan, maksimum 6,000 selama 12 bulan. UMNO nak cakap apa? Apa yang UMNO boleh cakap kecuali malu muka UMNO sekarang ini diperlakukan seperti budak-budak, menunjukkan bahawa Bersatu tidak pernah menganggap UMNO dan suara UMNO itu sebagai satu suara yang wajib didengar. Itu saya kata. 81 juta diberikan kepada satu agensi yang dah dihapuskan zaman Pakatan Harapan yang bernama JASA, diketuai oleh YB Afif daripada Penang, Afif Baharudin daripada Penang, yang kita tahu pengkhianat, yang kita tahu yang cuba mengkhianati rakyat parti, yang dah pun mengkhianati parti, sekarang ini mengetuai JASA. 81 juta tuan-tuan dan puan-puan. Penoreh getah dapat 500. Sekarang ni Felda nak di bail out. Kerana apa? Kerana apa yang Najib buat telah gagal. Ada yang tanya kepada saya, dia kata, ada yang cakap dalam saya punya komen, dia kata, oh, kerajaan Pakatan Harapan itulah kerajaan yang terlalu berjimat cermat, yang kononnya dia bagi tahu rakyat supaya kita hendaklah berjimat cermat, kerana kita nak membayar hutang kita dah banyak. Tuan-tuan dan puan, kalau kerajaan Pakatan Harapan 22 bulan tu tak berjimat cermat, kita dalam keadaan sekarang ni menghadapi COVID ini, kita menghadapi keadaan yang lagi teruk daripada apa yang kita hadapi sekarang ni. Alhamdulillah, mungkin Allah nak selamatkan kita, diberikan Pakatan Harapan itu memerintah 22 bulan. Kerana daripada itulah baru kita dapat tahu kebocoran yang berada dalam ekonomi kita. Macam mana ratusan bilion dikeluarkan dalam bentuk 1MDB. Nak bayar hutang 1MDB, dia punya bunga sahaja 2 bilion satu tahun. Bunga sahaja 2 bilion satu tahun, tuan-tuan dan puan. Baru bunga. Lepas tu berani pula tiba-tiba Najib 2-3 hari lepas keluar posting dia. Inilah kita kata, kenapa kerajaan Pakatan Harapan jarah, dia kata, jarah duit Petronas. Nak jarah duit Petronas sebab nak bayar hutang yang kau buat, Najib. Itu sebab terpaksa jarah, bukan jarah. Jarah duit Petronas tu tak ada masuk dalam akaun Lim Guan Eng, tak masuk dalam akaun Anwar Ibrahim, tak masuk dalam akaun Wan Azizah. Dia nak bayar hutang yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional. Sebab itu kalau ada macai-macai yang bertanya, kenapa terpaksa berjimat cermat, ikat perut pada zaman Pakatan Harapan dahulu? Sebab nak selesaikan masalah yang ditinggalkan oleh Barisan Nasional, geng-geng, ketua Najib Tun Razak, ketua Barisan Nasional yang meninggalkan, UMNO yang meninggalkan, taik-taik mereka. Inilah sebab kenapa kita terpaksa melakukan perkara tersebut. Dan kalau tidak kerana penjimatan yang dilakukan oleh Pakatan Harapan, tak mungkin kita tengok sekarang ini Kerajaan Perikatan Nasional mampu nak bagi pelbagai bantuan, pelbagai duit, pelbagai orang kata cara kepada rakyat untuk menghadapi COVID sekarang ini. Bayangkan tuan-tuan dan puan-puan, 2.5 bilion setiap hari kita terpaksa kerajaan terpaksa rugi. Kenapa rugi? Kerana kita tutup ekonomi. Itu 2.5 bilion setiap hari, tuan-tuan dan puan-puan. Now bayangkan dalam keadaan yang ada sekarang ini, 2.5 bilion satu hari. 3 bulan kita tutup negara, berapa trilion, berapa bilion, ratus bilion yang kita rugi. Kalau tidak kerana apa yang Pakatan Harapan tinggalkan, penjimatan, kita kata kecematan mereka dalam memastikan dana tidak bocor. Itu saya kata, itu adalah anugerah Tuhan. Allah tahu 2020 ni akan diturunkan COVID ini. Sebab itu dia bagi satu kerajaan bagi memastikan kita selamat. Kerana kita selalu berdoa agar dibagi keselamatan kepada negara kita. Namun begitu, tak sempat. Tumbang. Diselamatkan lagi Allah SWT golongan-golongan yang baik ini.
dikeluarkan. Rupanya dalam golongan tersebut terdapat pengkhianat-pengkhianat yang bakal merosakkan negara. Dan kita berdoa supaya negara kita jadi lebih baik. Tuhan makbulkan doa kita. Tuhan saring mereka. Tuhan saring golongan-golongan yang baik ini dan dikeluarkan golongan-golongan yang jahat yang sekarang ini menyertai Perikatan Nasional. Sebab itu tuan-tuan dan puan, kalau sesiapa menghina 22 bulan Pakatan Harapan, ketahuilah yang dihina itu berada dalam kerajaan Perikatan Nasional sekarang ini. KDN yang jadi Perdana Menteri, Menteri Ekonomi sekarang ini yang pegang MITI. Semua berada di situ. Rina Harun sekarang ini Menteri Wanita. Zuraidah Kamarudin masih lagi KPKT. Semua menteri itu berada. Kereta terbang sekarang ini berada di dalam KDN. Semua berada dekat situ. Yang dihina, kalau sekiranya ada macam-macam yang menghina kerajaan Pakatan Harapan, ketahuilah yang kamu hina sekarang ini, itu yang kamu sanjung. Mereka lah yang menyebabkan kerajaan Pakatan Harapan dahulu ada sedikit hiccup kerana kita mengetahui pada waktu itu kita telah disabotaj daripada dalam, dan pensabotaj itu sekarang ini berada di dalam kerajaan kamu, wahai penghina-penghina.